Sidang Kemuncak Perniagaan Antarabangsa Selangor SIBS 2023 berlangsung untuk hari kedua hari ini. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita bersama Nina Rosman langsung dari Pusat Convention Kuala Lumpur KLCC. Silakan Nina. Terima kasih Gigi, saya masih berada di Pusat Convention Kuala Lumpur di mana sedang berlangsungnya hari kedua Sidang Kemuncak Perniagaan Antarabangsa Selangor SIBS ataupun Selangor International Business Summit 2023. Sudah tentu banyak acara perkongsian menarik di sini di mana acara ini dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Selangor menerusi Invest Selangor. Banyak acara yang menanti anda selama 4 hari. Sebenarnya bermula daripada semalam. Kalau saya boleh recap, semalam telah berlangsung secara rasmi Majlis Perasmian yang telah disempurnakan oleh Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari bersama Exco Pelaburan dan Perdagangan Negeri Selangor iaitu Eng Zehan yang telah mensempurnakan majlis pada waktu semalam. Sudah tentu banyak perkongsian yang akan saya kongsikan dari semasa ke semasa, tetapi jangan risau, saya akan bawakan tetamu untuk berkongsikan lebih lanjut mengenai acara ini di mana saya mempersilakan iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Invest Selangor merupakan Datuk Hassan Azhari Idris. Saya nak ucapkan terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Tapi sebenarnya Datuk telah meluangkan masa bersama kami daripada semalam di mana kami telah bersiaran daripada pagi di KLCC bersama Datuk Hassan yang telah berkongsikan sedikit perincian mengenai acara ini. Okey, semalam majlis telah dirasmikan. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit mengenai penglibatan penyertaan daripada peserta pempamer, peserta iaitu perniagaan termasuk juga dengan pelawat perniagaan yang menyertai SIBS 2023 tahun ini. Alhamdulillah, majlis pelancaran Selangor International Business Summit telah berjalan lancar semalam dan kira-kira 1,000 orang menghadiri majlis pembukaan rasmi dan rekod kita menunjukkan pengunjung yang telah datang melawat SIBS semalam adalah sebanyak 16,315 untuk hari yang pertama. Alhamdulillah 16,000 lebih dan di sini kita akan dapat melihat pelbagai produk, pelbagai teknologi yang dipamerkan. Kalau di segmen makanan dan minuman, ada pelbagai produk makanan dan minuman dan juga teknologi yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Dan kalau di segmen R&D dan innovation, pelbagai inovasi yang dipamerkan oleh institusi pengajian tempatan. Contohnya kita boleh lihat inovasi bagaimana cat dibuat daripada getah contohnya, vaksin untuk ikan sebagai contohnya, itu antara yang ada. Di Smart City and Digital Economy juga pelbagai produk dipamerkan. Dan kita juga ada program yang kita namakan Selangor Accelerators Program yang mana banyak startup companies yang akan terlibat pada hari terakhir nanti, pada hari Ahad. Dia akan ada produk demo berkaitan produk-produk berkaitan bioteknologi dan sebagainya. Dan di satu segmen yang lain pula di bahagian medik, pelbagai peranti perubatan ataupun teknologi-teknologi perubatan yang baru yang dipamerkan. Contohnya dari beberapa Panasonic ada satu teknologi baru yang ditunjukkan berkaitan air humidifier yang menggunakan teknologi terkini. Ada juga produk-produk lain yang boleh untuk diagnose dan treat disease yang diturut dipamerkan di sini. Hari pertama sudah 16,000 lebih orang. Saya tertarik dengan apa yang Datuk katakan tadi, vaksin ikan. Okey Datuk, bagaimana pula dengan penyertaan dari luar negara? Boleh Datuk kongsikan antara negara-negara yang sertai acara ini dan apa produk-produk menarik yang kita dapat lihat pada acara tahun ini? Alhamdulillah, penyertaan dari luar negara sebanyak 24 negara. Daripada Turki, daripada UK, daripada US, Japan, India, Kazakhstan, Kenya dan negara-negara ASEAN juga tidak ketinggalan untuk turut sama menonjolkan produk masing-masing yang mana saya kira kebanyakan mereka cuba untuk meneroka pasaran di ASEAN. Okey, Datuk, kita tahu ada beberapa hari lagi sahaja untuk acara SIBS 2023. Mungkin Datuk boleh kongsikan jangkaan ataupun harapan Datuk mengenai acara ini. Kita mengharapkan sasaran pengunjung kita seramai 50,000 akan dapat dicapai. InsyaAllah kita yakin akan capai. Dan juga potensi transaksi perniagaan yang kita sasarkan akan dicapai. InsyaAllah, Alhamdulillah, berdasarkan beberapa
perjanjian perniagaan yang telah dimeterai semalam dan juga hari ini, kita yakin kita akan dapat melepasi sasaran jumlah transaksi perniagaan iaitu sebanyak 1.5 bilion. Jumlah semalam pun dah melepasi sasaran sebenarnya. Kita berharap sasaran akan melebihilah untuk tahun ini. Saya nak ucapkan sudah tentu Datuk Hassan sibuk hari ini dengan aktiviti acara untuk hari ini yang akan berlangsung selama 4 hari SIBS 2023 sehingga 22 Oktober. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Hassan merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Invest Selangor. Okey, saya lepaskanlah Datuk. Okey, sebenarnya untuk acara di bawah SIBS 2023 banyak acara ataupun komponen yang boleh kita lihat seperti Expo F&B, Expo R&D, Expo Smart City termasuk juga dengan Expo Perdagangan Antarabangsa dan juga iaitu Expo Perniagaan. Banyak yang kita dapat teliti di mana expo ini akan memenuhi Dewan Expo dan Dewan Sidagan dengan melebihi 1,000 reruai ataupun booth dengan penyertaan yang dijangka akan menarik minat daripada 70 buah negara. Okey, itu adalah antara tetamu pertama. Sebenarnya saya ada lagi satu lagi tetamu yang akan saya bawakan di mana saya akan memperkenalkan tetamu kita pada kali ini adalah Hairil Azim Baharudin, merupakan pengurus besar pembangunan tanah industri PKNS di mana tetamu ini di sebelah kiri saya. Silakan Encik Hairil masuk ke tengah ini. Okey, Encik Hairil. Okey, I want to say thank you very much for joining us. Maybe you can share with us maybe a quick introduction about your business, Hairil. I see. My name is Hairil from PKNS. We are state government agencies. What we do is that we develop Selangor social and economic programs. So, as a PKNS, right now we are doing about 2 billion a year on the business sides. So we do what we do is that we do properties. We do healthcare. We have energy. Green and renewable energies, and our latest product is industrial parks, especially managed industrial parks. Okay, maybe you can share with us some of your ongoing or completed project regarding industrial park development. Right now we are developing 2 flagships industrial parks. One is we call it GRIP. GRIP stands for Green Industrial Park. One in Kota Puteri, one in Port Klang. We are about to launch GRIP Kota Puteri next year, Q1. The GDV of the project is about 400 million ringgit. It's managed industrial park concepts, ESG-driven manufacturing sites. That's what we aim for. So we just gotten the managed industrial park status from state of Selangor last year. So now we are developing and the physical work's going to start in Q2 2024. Wow, there's a lot of project over these 4 days. Maybe you can share what's your expectation and your hopes for SIB 2023 this year. I see. Last year, Invest Selangor mentioned that they managed to get 1.4 billion investments through SIBS. So this year, I think it's going to be more. And from our PKNS side also, we have received, I think, almost 100 million registration of interest on our products and our projects. Wow, I want to say congratulations on the completed project. We hope for the best. And when Ari is very busy, I'm going to let you go. Thank you very much. Maybe we see you next time, alright? Thank you, Cik Hairil. Okay, itu adalah antara perkongsian ataupun perkembangan sedikit daripada tamu kita mengenai acara Selangor International Business Summit SIBS 2023. Dan ini adalah hari kedua di mana sidang kemuncak perniagaan antarabangsa SIBS ini akan berlangsung selama 4 hari sehingga 22 Oktober, di mana ia dianggarkan untuk menerima pengunjung perdagangan sebanyak 50,000 pengunjung dengan beberapa 6 acara yang akan berjalan serentak dan akan memenuhi lebih 1,000 reruai yang akan memenuhi Dewan Expo dan juga Dewan Persidangan dengan penyertaan lebih 70 buah negara. Sudah tentu banyak acara menaik perkongsian dan juga kita dapat lihat bukan daripada di negeri ini, di pelbagai negeri dan termasuk juga dengan iaitu produk perkhidmatan, perniagaan dan peluang pelaburan kita dapat saksikan dari luar negara. Sudah tentu teruskan bersama kami di mana kami akan kongsikan mengenai perkembangan SIBS 2023 dari semasa ke semasa. Dan itu saja yang dapat saya kongsikan di sini. Gigi, kembali ke studio. Baik, terima kasih Nina atas lintas langsung berkenaan. Kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.